struktur kod arahan. Tapi kita akan belajar lagi terperinci mengenai struktur kawalan pilihan dalam penyelesaian masalah. Okey, kemarin kita sudah belajar mengenai struktur kawalan jujukan. Di mana struktur kawalan jujukan adalah struktur yang dilakukan secara linear dan dia mudah pun simple. Jadi hari ini kita akan belajar pula apa tu struktur kawalan pilihan. Di mana pilihan ni kita menggunakan ungkapan boolean. Dia boleh true, dia boleh betul dan juga dia boleh false. Itu salah. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah kita dapat menghasilkan arti cara yang melibatkan struktur kawalan pilihan dalam penyelesaian masalah. Okey, struktur kawalan pilihan dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, semua bahasa pengaturcaraan dia menyediakan pelbagai struktur kawalan yang membenarkan laluan pelaksanaan lebih kompleks. Ini membolehkan masalah yang lebih rumit dapat diselesaikan dengan aturcara yang interaktif. Dalam satu struktur kawalan pilihan, pengaturcara akan menentukan syarat yang boleh dipatuhi bagi menghasilkan satu keputusan yang tepat. Ada syarat. Lazimnya, satu syarat akan menentukan satu keputusan melalui satu atau dua ataupun pelbagai cabang pilihan. Jadi ada satu syarat, dia akan melalui pelbagai pilihan. Sama ada dia satu pilihan, dua pilihan atau lebih daripada dua. Okey. Seterusnya adalah jenis-jenis struktur kawalan pilihan. Jadi ada 3 jenis struktur kawalan pilihan. Yang pertama adalah tunggal. Okey, nama pun tunggal, jadi ni dia adalah single. Jadi dia ada satu pilihan sahaja. Okey, kenyataan tunggal kita gunakan if. Kita gunakan if. Sebab dia mempunyai satu cabang pilihan. Okey, yang kedua, dui pilihan. Nama pun dui. Jadi dui ni dia adalah dua pilihan. Jadi ada dua pilihan. Nyataan yang kita gunakan bagi dui pilihan ialah if dan juga else. If dan juga else. Sebab dia mempunyai dua cabang pilihan. Okey, jenis yang ketiga adalah pelbagai pilihan. Pelbagai pilihan. Maksud pelbagai ni adalah lebih daripada dua pilihan. Lebih daripada dua pilihan adalah pelbagai pilihan. Jadi kenyataan kita gunakan bagi pelbagai pilihan ialah if, elif, else. Ni ya. If, elif, else. Okay, sebab dia mempunyai lebih daripada cabang pilihan. Lebih daripada dua. Okey, sebelum cikgu lagi lanjut mengenai jenis-jenis struktur kawalan pilihan, kita kena tahu dulu apa langkah-langkah bagi menyelesaikan masalah bagi membangunkan satu program menggunakan kod pengaturcaraan. Jadi kita harus tahu dulu apa langkah-langkah untuk buat kod segmen. Okay. Yang pertama sekali kita kena menulis dia punya IPO, iaitu dia punya input, output dan juga dia punya proses. Ini kita panggil sebagai IPO. Ingat ya, keyword bagi input adalah memasukkan. Jadi bila kita baca soalan, ada perkataan memasukkan, dia adalah input. Okey, kalau output pula, dia punya keyword adalah paparkan. Jadi bila ada paparkan, dia mesti output. Okey, lepas kita tulis IPO, so kita kena pastikan input, proses dan juga output.
kita kena tulis dia punya algoritma, ataupun kita selalu tulis tu dia punya pseudocode. Ini sama lah ni. Kita kena tulis dia punya pseudocode, iaitu dari mula sampailah tamat. Ini kita panggil sebagai pseudocode ataupun algoritma. Okey, yang ketiga, kita kena tukarkan pseudocode yang kita tulis ni kepada carta alif. Jadi yang ketiga, kita kena melukis carta alif. Setelah kita melukis carta alif, barulah kita tulis kod arahan. Baru kita tulis kod arahan. Biasalah kita guna program language jenis Python ke ataupun C++. Tapi bagi syllabus kamu cuma perlu belajar Python. Program language Python. Jadi kamu mesti mahir menulis kod arahan bagi Python. Okey, sudah kita tulis kod arahan, kita akan buat yang terakhir sekali. Langkah yang terakhir sekali adalah pengujian dan juga paparan output. Jadi kita lepas tulis kod arahan, kita akan buat run ataupun kita akan buat pelarian untuk kod tu, dan kita kenal pasti adakah output yang dipaparkan tu betul ataupun salah. Maksud kita akan kenal pasti adakah ralat berlaku dalam kita punya kod arahan. Okay. Kalau tiada, barulah kita punya kod arahan tu lengkap. Okay, boleh faham? Okay, kalau boleh faham, cikgu akan teruskan yang selanjutnya. Okay, iaitu struktur pilihan tunggal. Okay, nama pun tunggal kan? Jadi dia adalah satu pilihan. Cuma ada satu pilihan. Jadi sinteks umum dalam Python bagi pilihan tunggal, kita akan tulis if syarat kita, ini syarat kita, dan juga pernyataan. Jadi dalam pilihan tunggal, dia ada satu syarat dan juga satu pernyataan. Okey, kita tengok contoh. Contohnya adalah berat sama dengan float, ini jenis data. Ini pun boleh ubah. Okey, pun boleh ubah kita berat sama dengan float. Input, masukkan berat. Jadi kita akan gunakan if. Berat tu lebih daripada 50. Okey, berat lebih besar daripada 50, ini adalah syarat. Syarat kita. Jadi dia akan print. Ini output kita, dia akan print bayaran RM25. Jadi ini yang kita panggil sebagai pernyataan. Jadi dia tunggal, dia ada satu syarat dan dia ada satu pernyataan. Okey, clear. Okay, sekarang kita masuk pula untuk buat latihan. Okay, tuliskan kod segmen bagi situasi yang berikut. Pengguna memasukkan suhu badan jika suhu tu kurang daripada 37 darjah Celsius. Paparkan, anda dibenarkan masuk. Jadi, angka pertama kita buat adalah IPO. Dia punya input dulu. Okay, jadi input kita, tengok, keyword bagi input adalah memasukkan. Jadi, kita baca soalan balik. Pengguna memasukkan suhu badan. Jadi, suhu badan ni adalah input. Suhu badan. Lepas tu, sudah kita jumpa input, baru kita tulis proses. Jadi, proses kita nampak ni, ada jika. Nampak jika ni adalah proses kita. Jika, tengok, suhu kurang daripada 37. Suhu kurang daripada 37. Jadi, output kita, tengok, output keyword kita adalah paparkan. Jadi, output kita adalah anda dibenarkan masuk. Output kita, anda dibenarkan masuk. Okay,
So, kita buat I2O. Langkah kedua, kita kena buat pseudocode. Okay, pseudocode. Jadi, yang pertama sekali adalah kita tulis adalah mula. Okay. Sudah mula. Sebelum masukkan input, kita kena isytihar dulu. Okay, kita kena isytihar suhu badan. Okay, kalau tulis suhu siap pun boleh. Kita kena isytihar suhu dulu. Sudah isytihar, kita kena masukkan. Barulah kita tulis dia punya input. Sudah isytihar, baru kita tulis dia punya input. Input kita adalah suhu badan. Jadi, masukkan suhu badan. Okay, sebelum kita masuk pergi proses, lepas kita masukkan input, kita kena setkan. Kita kena bagi tahu komputer data yang kita masukkan ni adalah suhu. Jadi, kita kena setkan suhu sebagai input. Okay. Sudah kita setkan, barulah kita masuk untuk proses, iaitu jika. Kita akan guna jika. Jika suhu kurang daripada 37, okay, suhu settle, proses settle. Kita tu sebenarnya output. Jadi, output kita akan paparkan, ingat ya. Output dia kena tulis paparkan. Kalau input kita tuliskan masukkan. Jadi, paparkan, anda dibenarkan masuk. Anda dibenarkan masuk. Itu yang keenam. Okay, settle output. Jadi yang terakhir sekali kena ada tamat. Ingat ya. Kalau ada mula, kena ada tamat. Okay, settle untuk pseudocode. Sekarang kita buat carta alif pula. Step yang ketiga iaitu carta alif. Okay, first kena ada mula. Okay, settle mula tadi kita adalah yang kedua. Pseudocode yang kedua adalah isytihar. Isytihar suhu. Isytihar ni adalah proses. Okay, sudah kita tulis isytihar, kita kena masukkan suhu badan. Ingat, masukkan dia adalah input, jadi simbolnya adalah segi 4 selari. Okay, sudah masukkan, kita kena setkan. Tengok ya, setkan. Yang keempat, kita kena setkan. Okay, setkan ni adalah proses, dia ada segi 4. Okay, sudah setkan, barulah kita masuk yang kelima, iaitu if. If. Kan kita tulis jika, di dalam sini kita akan guna if. Kalau tulis jika pun boleh, kalau guna if pun boleh. Sebab dia masih dalam carta alif. Ingat ya, bila ada nampak jika, kita automatik akan guna diamond. Akan guna simbol diamond. Jadi jika suhu kita kurang daripada 37. Jadi kalau ya ataupun tidak. Kalau ya, dia akan paparkan. Anda dibenarkan masuk. Ini adalah output kita kalau betul. Jadi jika suhu seorang itu, user itu adalah 37, kurang daripada 37, jadi dia dibenarkan masuk. Lepas tu terakhir sekali jangan lupa adalah
tamat. Jadi kalau tidak ni, dia ke mana? Dia akan pergi tamat terus. Jika tidak tu, dia akan terus pergi ke tamat. Dia akan pergi ke tamat. Ingat, jangan lupa anak panah. Tinggal anak panah ni, cara ta'lif kita salah. Sebab tidak anak panah. Okey, sudah cara ta'lif, barulah langkah yang terakhir iaitu kita buat chord segment. Okay, chord segment. Kita akan istihar dulu suhu sama dengan cuma guna sini adalah volt. Okay, tulis input. Jadi istihar sudah, masukkan sudah ke input, masukkan suhu badan. Okey, setkan sudah. Bila kita masukkan suhu, barulah kita tulis pilihan yang pertama, iaitu jika kita yang pertama dengan syarat dia. Kalau dalam cara ta'lif kita tulis jika, kalau dalam chord segment kita akan guna if. Kita gunakan if. Jadi if suhu kurang daripada 37, kita tengok apa jadi. Dia akan paparkan. Jadi dalam paparkan kita akan tulis print. Ingat ya, kalau paparkan bila tidak tukar dalam chord segment kita akan tulis print. Print Anda dibenarkan masuk. Okey. Jadi setelah kita punya chord segment bagi struktur kawalan tunggal. Ada struktur kawalan pilihan tunggal. Ada satu syarat dan ada satu penyataan. Okay, sekarang kita masuk pula untuk struktur dua pilihan. Apa dua? Maksudnya dia ada dua pilihan. Jadi sinteks umum bagi dua pilihan dalam bahasa pengatursyaraan Python, kita akan gunakan if else. Jadi kita akan if untuk syarat yang pertama, lepas tu kita tulis pernyataan yang pertama, dan else adalah untuk syarat yang kedua. Dan juga lepas tu pernyataan yang kedua. Jadi ini adalah sinteks umum bagi dua pilihan. Dia ada dua pilihan. Kita tengok contoh. Contohnya adalah berat sama dengan float input masukkan berat. Jadi if berat besar daripada 50, pernyataan kita akan tulis print bayaran 25. Ini kita punya pernyataan pertama. Okay, else. Okay, kalau kita tulis else, kita tak perlu tulis lagi syarat yang kedua. Ya, syarat yang kedua kita tak perlu tulis. Sebab else ni bawa masuk selain itu. Jadi komputer akan tahu. Kalau kita tulis else, dia akan tahu selain daripada syarat yang pertama. Jadi kita kena ingat, kalau tulis else, kita tak perlu tulis lagi dia punya syarat. Jadi dia tulis else dan tulis dia punya pernyataan yang kedua. Okay, good. Faham? Okay, sekarang tengok latihan. Okay, soalnya sama macam latihan pertama tadi. Cuma di sini, dia kata masukkan suhu badan jika suhu tu kurang daripada 37. Jadi, jika suhu tu kurang daripada 37, dia akan paparkan Anda dibenarkan masuk. Jika tidak, kalau nampak jika tidak ni, dia merujuk kepada else. Kepada else. Kalau jika, dia akan merujuk kepada if. Else, dia akan paparkan Anda dilarang masuk. Okay, kita tengok input, output dan juga punya pseudocode. Sekarang kita tengok IPO dulu. Inputnya sama macam tadi, suhu. Lepas tu proses kita akan tulis if.
suhu kurang daripada 37, kita akan tulis if suhu pada ini. Dia kata paparkan anda dibenarkan masuk. Jadi kita akan tulis paparkan anda dibenarkan masuk. Okay. Sudah ini, boleh kita tulis else. Else, jadi output else adalah paparkan anda dilarang masuk. Anda dilarang masuk. Jadi settle sudah untuk IPO kita. Jadi output kita ada dua, yaitu Anda dibenarkan masuk dan juga Anda dilarang masuk. Itu kita punya output. Oke, settle untuk IPO. Sekarang kita akan tulis dia punya Oke. Ini cikgu akan ajar. Sekarang kita akan tulis. Lepas tu kita akan tulis dia punya pseudocode dan baca talib. Ini cikgu akan skip terus step 2. Step 2. Lepas tu cikgu akan terus buat segment code. Okay, segment code. First kali kita kena declare dulu. Jadi suhu sama dengan float. Okay. Dan kurungan input. Okay. Input kita sudah. Input. Kita kata masukkan suhu badan. Okay. Jadi settled. Sekarang kita pergi proses. Proses iaitu yang pertama if. Kita tengok if. Tulis balik. If suhu kurang 37. Okay, apa yang akan jadi? Dia kata paparkan anda dibenarkan masuk. Okay, paparkan. Ingat, paparkan pada dalam code segment kita akan tulis print. Okay, print anda dibenarkan masuk. Okay. Lepas tu kita tulis yang kedua. Syarat yang kedua kita akan tulis else. Dan outputnya adalah paparkan anda dilarang masuk. Nah, paparkan kita akan tulis print. Print anda dilarang masuk. Inilah begini. Begini tu code segment bagi dua pilihan. Jadi kita ada pilihan yang pertama dan kita ada pilihan yang kedua. Okey, boleh? Okey, sekarang kita tengok yang ketiga iaitu struktur pelbagai pilihan. Okey, struktur pelbagai pilihan. Okey, struktur pelbagai pilihan. Jadi, sinteks umum dalam pengaturcaraan Python bagi pelbagai pilihan ialah kita ada if, kita ada elif dan juga kita ada else. Ingat, kalau else kita tidak akan tulis syarat dia sebab komputer tahu kalau else adalah selain daripada syarat-syarat yang di atas. Jadi else ni kita akan guna yang syarat terakhir. Okay, syarat terakhir kita akan guna else. Nah, if syarat yang pertama, kita akan tulis pernyataan yang pertama. Elif syarat yang kedua, kita akan tulis pernyataan yang kedua. Else, kita tulis else saja, terus kita buat pernyataan yang ketiga. Kita tak perlu tulis dia punya syarat sebab komputer akan tahu kalau kita gunakan else, dia adalah syarat yang terakhir dan juga dia tahu else ni adalah selain daripada syarat-syarat di atas. Sebab tu else kita akan guna syarat yang terakhir sekali. Okey, sekarang kita tengok latihan. Sekarang kita tengok latihan. Okey, latihan. Tulis segmen kod bagi situasi yang berikut. Pengguna memasukkan markah
Jika, nampak jika. Nampak nih, ada banyak pilihan. Ada yang pertama, ada kedua, ada ketiga, ada keempat, dan ada kelima. Jadi nampak banyak pilihan nih, confirm dia adalah pelbagai pilihan. Oke. Sekarang kita buat dulu dia punya IPO dulu, supaya kau paham dia punya IPO. Jadi input apa yang kita kena masukkan? Dia kata memasukkan markah. Jadi input kita adalah markah. Ini adalah input kita. Input kita adalah markah. Oke, proses. Oke, untuk pelbagai pilihan, proses kita akan tulis saja sebagai struktur pelbagai pilihan. Ya, struktur pelbagai pilihan. Struktur pelbagai pilihan ini kita akan tukar jika kita buat nanti kita punya pseudocode. Oke, jadi output apa yang kita akan dapat? Tengok, output kita adalah paparkan grade. Ada beza-beza grade, ada grade A, B, C, D, dan E. Jadi output kita adalah grade. Kita mau grade apa yang kita dapat berdasarkan markah yang kita masukkan sebagai input. Oke, sekarang kita tengok dulu. Saya akan ajar untuk tulis tahap kedua, yaitu pseudocode. Untuk buat pseudocode, first adalah mula. Kita akan tulisnya mula. Sudah mula, barulah kita masukkan input, yaitu input kita markah. Sudah masukkan markah, kita akan setkan markah kita tu sebagai input. Jadi kita akan tulis setkan markah. Setkan data yang kita masukkan tu sebagai input. Oke, yang keempat, bila nampak banyak pilihan begini, yang keempat proses tu kita akan tuliskan tentukan output. Jadi output kita adalah grade. Jadi tentukan grade. Tentukan grade, baru kita masuk kepada pilihan yang pertama, syarat yang pertama, yaitu markah besar daripada 80. Jadi jika markah kita besar daripada 80, jadi kita akan paparkan, pernyataan yang kita dapatkan adalah paparkan grade A. Jadi kita akan paparkan grade A. Oke, yang kedua. Syarat yang kedua adalah jika markah kita lebih daripada 65. Markah kita lebih daripada 65. Jadi kita akan, pernyataan kita adalah paparkan grade B. Paparkan grade B. Jika yang ketiga adalah markah kita lebih daripada 50. Jadi jika markah lebih daripada 50, output kita adalah paparkan, di sini tengok katanya paparkan grade C. Jadi paparkan grade C. Oke, kita tengok yang keempat, syarat yang keempat, yaitu markah lebih daripada 40. Jadi jika markah lebih daripada 40, jadi kita akan paparkan grade D. Kita akan paparkan grade D. Oke, yang kelima pula, yang terakhir, yaitu markah kurang daripada 40. Ingat, bila syarat yang terakhir, kita akan guna else. Jadi jika, kita akan tulis jika tidak. Else kita tulis jika tidak, paparkan grade E. Lepas tu habis semua kita punya syarat, barulah yang terakhir sekali adalah tamat. Okey, boleh. Tamat boleh. Okey.
Kalau sudah kod, kita akan buat carta alih. Jadi, cikgu sudah buat awal-awal carta alih. Tengok yang pertama. Kita akan tulis mula. Kita tulis mula. Mula, lepas tu kita masukkan input kita dulu. Input kita. Sudah masukkan input, kita kena setkan input kita. Sudah setkan input, barulah masuk kepada proses kita. Proses. Proses kita. Proses kita. Yang pertama, jika markah lebih daripada 80, jika iya, dia akan paparkan grade A. Jika tidak, dia akan pergi ke pilihan yang kedua. Ini pilihan yang pertama. Dia akan pergi ke pilihan yang kedua. Jika markah lebih daripada 60, jika iya, dia akan paparkan grade B. Jika tidak, dia akan turun kepada pilihan yang ketiga. Jika markah itu lebih daripada 50, jika iya, dia akan paparkan grade C. Jika tidak, dia akan turun kepada pilihan yang keempat. Jika markah lebih daripada 40, jika iya, dia akan paparkan grade D. Jika tidak, dia terus akan paparkan grade E. Grade E. Lepas dia paparkan tu, semua akan pergi ke tamat. Dia akan turun ke tamat. So, keluar output, dia akan terus end. Dia akan terus kepada tamat. Boleh faham? Kalau boleh, kita akan teruskan untuk yang kita akan teruskan untuk code segment. Code segment. Kita akan buat code segment. First kali kita kena, sebelum masukkan markah, declare. Kita isytihar dulu, iaitu kita kena tulis markah sama dengan int. Jadi cikgu guna adalah int. Kalau kamu guna float pun boleh, tidak masalah. Int. Tulis input, int ini sebagai input, dan tulis masukkan markah. Settle. Lalu kita tulis if. Tengok jika yang pertama. Jika kita akan tukar kepada if markah lebih daripada 80, dia kata paparkan grade A. Jadi kita akan tulis print grade A. Settle. Tapi kepada pernyataan yang kedua. Jadi bila pernyataan yang kedua, ingat, bila pernyataan yang kedua, kita akan guna elif. Kita gunakan elif. Elif markah lebih daripada 65, jadi grade yang dia keluarkan adalah grade B. Jadi print grade B. Settle. Settle. Kita pergi kepada pernyataan yang ketiga. Pernyataan ketiga kita akan guna elif juga, sebab dia bukan pernyataan yang terakhir. Pernyataan yang terakhir baru kita guna else. Jadi pernyataan ketiga kita akan guna elif juga. Markah lebih besar daripada 50, dia akan paparkan grade C. Itu dia akan print grade C. Settle. Jadi kita akan pernyataan yang keempat. Elif markah lebih daripada 40, dia akan tolong kita printkan grade D. Boleh? Jika tidak, ini adalah yang terakhir. Jika tidak, barulah kita guna else. Jadi kita guna else. Lepas itu adalah print, paparkan grade E. Jadi kita akan print grade E. Settle. Jadi ini adalah cara kita tulis code segment bagi struktur pilihan pelbagai. Kita akan gunakan if bagian pertama,
Dan kita gunakan elif bagi pernyataan yang kedua, ketiga dan keempat. Dan else adalah pernyataan yang terakhir. Jadi, cikgu harap kamu clear, kamu boleh faham macam mana tulis kod segmen bagi struktur kawalan pilihan pelbagai. Okey, sekarang latihan pengukuhan pula. Jadi, cikgu mahu untuk kerja rumah, kamu kena buat latihan aktiviti 3.8 untuk individu. Okey, cikgu bacakan dengan menggunakan struktur kawalan pilihan yang sesuai. Bina satu atur cara yang interaktif dan dapat merangkumi semua input pengguna. Jadual dibuat ialah syarat-syarat yang perlu disemak oleh pengatur syarat. Sekarang kita kira dulu berapa syarat yang dibagi. 1, 2, 3 dan 4. Dia ada 4 syarat. Soalan A. Nyatakan struktur kawalan pilihan yang digunakannya. Dia kata struktur kawalan pilihan yang apa digunakan. Tengok ada 4 syarat. Jadi kalau ada 4 syarat, confirm dia adalah struktur pelbagai pilihan. Okey, sekarang cikgu mau kamu jawab soalan B. Kamu lukis carta alir. Dan juga C. Kamu tulis dia punya kod segmen Python bagi soalan 3.8. Kalau ada masalah boleh bagi tahu cikgu. Cikgu mau kamu hantar selewat-lewatnya sebelum kelas minggu depan. Okey. Okey, untuk refleksi kita, jadi hari ini kita telah belajar mengenai struktur kawalan pilihan. Kita tahu struktur kawalan pilihan kita ada 3 jenis. Yang pertama adalah struktur pilihan tunggal, kedua struktur pilihan dui pilihan, yang ketiga adalah struktur pelbagai pilihan, di mana pelbagai pilihan ini adalah lebih daripada 2 pilihan. Okay, lepas tu hari ini kita belajar juga macam mana tulis IPO, pseudocode, carta alir dan juga kod segmen bagi Python bagi ketiga-tiga jenis struktur kawalan pilihan. Okey, jadi cikgu mau kamu jawab kerja rumah yang cikgu bagi tadi. Lepas tu snap dan hantar yang cikgu mau semak.